Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Kembali dengan Cik Syikin dalam KSSMPK Matematik tingkatan 5. Masih lagi dalam bab 3 iaitu statistik. Di mana pada minggu ni kita akan melihat subtopik 3.13 iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan mood dan mean. Okey. Dalam menyelesaikan masalah mood dan mean, kita kena ingat balik apa yang kita dah belajar. Mood ialah kekerapan paling tinggi ataupun dia berulang banyak kali, yang paling banyak. Kemudian mean pula dikenali sebagai purata. Jadi untuk langkah penyelesaian masalah mood dan mean, yang pertama kita kena kenal pasti dan keluarkan data yang dah diberikan bagi sesuatu masalah. Okay, kemudian kita kena kenal pasti masalah apa yang kita nak selesaikan. Kita juga perlu bina jadual jika perlu dan dapatkan mood dan mean mengikut masalah yang telah dikenal pasti. Okey, dalam contoh ni seramai 15 orang murid menerima kasut sekolah sumbangan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, di mana bilangan murid yang menerima kasut bersaiz 4 dan 5 ialah 4 orang dan 6 orang. Manakala kasut bersaiz 7 diberikan kepada 2 orang murid dan selebihnya pula menerima kasut bersaiz 6. Selebihnya ni maksudnya baki daripada jumlah murid. Kemudian nyatakan mood dan mean bagi saiz kasut murid-murid itu. Jadi untuk penyelesaian, apa yang diberi? Yang pertama diberi 15 orang murid. Saiz kasut ialah 4, 5, 6 dan 7. Jadi kita keluarkan data ni dalam bentuk jadual. Saiz kasut 4, 5, 6 dan 7. Untuk saiz 4 ada 4 orang, saiz 5 ada 6 orang. Saiz 6 kita tak tahu. Saiz 7 ada 2 orang. Jadi macam mana kita nak dapatkan jumlah murid bagi saiz 6? Kita akan tolakkan jumlah keseluruhan iaitu 15 orang. Kita tolak dengan 4 orang, 6 orang dan 2 orang. Untuk saiz 4, saiz 5 dan saiz 7. Jadi bakinya ialah 3 orang. Maksudnya ada 3 orang yang akan dapat saiz 6. Kemudian data ni kita masukkan ke dalam jadual baru. Dalam jadual ni saiz kasut 4 ada 4 orang, saiz 5 ada 6 orang, saiz 6 ada 3 orang dan saiz 7 ada 2 orang. 4, 5, 6 dan 7 ialah data yang kita ada, yang diberi. Manakala bilangan murid ialah kekerapan. Jadi bila kita lihat kepada kekerapan, yang paling kerap ialah nombor 6. Ada 6 orang 6 orang paling ramai. 6 paling besar. 2, 3, 4, 6. 6 paling besar. Kita tak tengok pada saiz ni. Kita tak tengok pada saiz kasut. Tetapi kita tengok kepada jumlah murid. Jadi kekerapan murid paling banyak, paling tinggi ialah 6 orang. Jadi mood dia ialah kasut bersaiz 5. Faham Kemudian dia nak cari mean berapa. Kita buatkan jadual, saiz kasut 4, kekerapan dia 4, saiz kasut 5, kekerapan dia 6, saiz kasut 6, kekerapan dia 3, saiz kasut 7, kekerapan 2. Yang kita dapatkan jumlah kekerapan, di sini kita dah buatlah 4 darab 4 dapat 16, 5 darab 6 dan seterusnya. Dan kita carikan jumlah. Jumlah kekerapan ialah 15, iaitu 15 orang murid. Dan keseluruhan kekerapan ialah 78. Jadi mean ialah jumlah kekerapan bahagi dengan kekerapan yang kita ada. Iaitu 78 bahagi dengan 15, kita dapat 5.2. Jadi mean bagi saiz kasut untuk murid-murid ini ialah saiz 5.2. Itu ialah purata dia. Seterusnya diberi jadual, iaitu jumlah wang yang disimpan oleh 32 orang murid dalam satu minggu. Dia adalah RM4, ada 10 orang, RM6, 5 orang, RM8, 2 orang, RM10, 5 orang, RM12, 10 orang. Jadi 4, 6, 8, 10, 12 itu ialah dia punya data.
10, 5, 2, 5, 10. Bilangan murid ni ialah kekerapan. Jadi yang diberi ialah nilai wang simpanan untuk 32 orang murid dalam bentuk jadual. Dia dah bagi dah ni jadual kat atas. Kita nak cari mood dulu. Mood tadi kita kata ialah kekerapan paling tinggi. Jadi dalam jadual kita dapat ada 2 kekerapan yang tinggi, iaitu 10 orang pada RM4, 10 orang pada RM12. Jadi mood simpanan, mood wang simpanan ialah RM4 dan RM12. Yang kedua kita nak cari min. Purata. Jadi RM4 darab dengan 10, kita dapat 40 dan seterusnya lah kita akan kira jumlah keseluruhan bagi kekerapan ialah 256 untuk wang simpanan. Jadi untuk dia punya min, jumlah tu kita bahagi dengan kekerapan dia. Jadi 256 bahagi dengan 32, kamu akan dapat RM8. Ini ialah min untuk simpanan, wang simpanan. Soalan yang terakhir, jumlah baru. Jika murid menyimpan 2 kali ganda. Dia minta kalau murid simpan 2 kali ganda pada minggu hadapan, berapa dia punya min? Kalau minggu ni 256, 2 kali ganda maksudnya kita kena darab 2. Jadi 2 darab 256, kita dapat 512. Jadi 512 kita akan bahagi dengan 32 orang murid. Jumlah murid tidak berubah. Jumlah murid tidak berubah. Yang berubah ialah jumlah simpanan. Jadi hasil yang kamu dapat ialah RM16. Itu sahaja untuk minggu ini. Jadi kamu perlu selesaikan soalan yang cikgu berikan. Dan kirakanlah mood dan min mengikut soalan yang cikgu akan bekalkan kepada kamu dalam Google Form. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.